Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Nur Syazwi bin Muhammad Su'ud. Pada hari ini saya dan rakan saya iaitu Hazika Syazwani akan menerangkan tentang puak-puak dalam Islam, iaitu puak Qadariyah. Pengenalannya, puak Qadariyah bermaksud berkuasa atau menentukan, yang mana mereka percaya bahawa mereka berkuasa atas perbuatannya dan bebas melakukan apa sahaja, atau orang-orang yang memandang bahawa nasib manusia itu telah ditentukan sejak azali lagi. Kepercayaan puak Qadariyah juga ialah mereka mempercayai bahawa manusia mempunyai kemauan dan kehendak sendiri untuk bertindak tanpa adanya pertolongan Allah, dan mereka juga menolak ada hubungan antara kuasa Allah dengan perbuatan manusia. Mereka dibahagikan kepada dua kumpulan. Yang pertama ialah Qadariyah An-Nufat, bermaksud mengingkari takdir, dan akhirnya golongan ini dikenali sebagai golongan Mu'tazilah. Yang kedua ialah golongan Al-Mushbirah yang dikenali juga sebagai Jahmiyah. Sejarah kemunculan puak Qadariyah, ia terbahagi kepada tiga. Yang pertama, ia adalah sebuah ideologi dan pemikiran di dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijriyah di Basrah, Iraq. Mereka memiliki keyakinan mengingkari takdir, yang mana mereka mempercayai bahawa semua perbuatan manusia ialah perbuatan mereka sendiri tanpa adanya kuasa Allah, atau para hamba yang menciptakan amal perbuatannya sendiri tanpa adanya kuasa Allah. Yang kedua, sejarah kelahiran puak Qadariyah masih tidak diketahui secara pasti dan merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi, sebahagian pakar teologi menyatakan bahawa Qadariyah dimunculkan oleh Makhbat Al-Jauhani dan Gilan Al-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijrah atau 689 Masihi. Yang ketiga, Ibnu Nubatah menjelaskan dalam kitabnya Syarhul Uyun bahawa aliran Qadariyah dimunculkan oleh orang Iraq yang pada awalnya beragama Kristian, kemudian memeluk agama Islam dan kembali lagi ke agama Kristian. Dasar-dasar Qadariyah terbahagi kepada 6. Yang pertama, menetapkan adanya kudrat pada manusia. Yang kedua, yang melakukan maksiat dan taat adalah hamba, bukan Tuhan. Yang ketiga, segala perkara yang jahat dan baik adalah dari manusia sendiri, bukan dari Allah. Sebab itu, manusia bebas melakukan apa sahaja yang diingininya. Yang keempat, nikmat yang diberikan kepada orang mukmin juga diberikan kepada orang kafir. Yang kelima, manusia bebas melakukan apa sahaja mengikut kemampuannya yang kesannya adalah dari manusia, akan tetapi dengan kodrat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Dan yang keenam ialah percaya bahawa Allah tidak membuat apa-apa takdir kepada manusia. Pendapat Qadariyah yang bercanggah. Puak Qadariyah berdalil dengan ayat Al-Quran mengikut tafsiran mereka sendiri, iaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri berusaha mengubahnya. Tafsiran dan fahaman mereka mengenai ayat ini ialah, Tuhan tidak akan mengubah nasib manusia itu, kecuali manusia itu sendirilah yang mengubah nasibnya. Tuhan tidak ada kuasa mengenai perkara ini, kerana Tuhan sudah memberikan kepada manusia awal-awal lagi. Jawapan Ahli Sunnah kepada kepercayaan puak Qadariyah. Kepercayaan puak Qadariyah nyata terang terpesong dan sesat kerana kesannya yang tidak baik kepada manusia. Kepercayaan mereka ini adalah terkeluar dari ajaran Islam kerana mereka membawa manusia kepada perasaan kecewa dan putus harapan jika rancangannya dan usahanya tidak berjaya.
Ahli Sunnah wal Jamaah berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 96 yang bermaksud, dan Tuhan yang menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Keterangannya, yang menjadikan manusia dan pekerjaan manusia hanya Allah jua, bukan manusia. Segala-galanya sama ada baik atau buruk, datangnya hanya dari Tuhan dan sudah menjadi takdir Allah Ta'ala. Kesimpulannya, puak Qadariyah adalah bertentangan dengan kepercayaan Ahli Sunnah wal Jamaah kerana semua yang dilakukan dan dikerjakan oleh manusia itu tidak diketahui sama sekali oleh Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala Maha Suci daripada sifat tersebut. Sesuatu yang terjadi pada diri kita atau apa juga kejadian, semuanya sudah tertulis di dalam ilmu Allah Ta'ala, sama ada sebelum ataupun sesudahnya. Dan apa jua yang kita kerjakan itu telah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Dan apa jua kejadian yang berlaku di dalam dunia ini, semuanya adalah dengan kehendak Allah Ta'ala jua. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Insan ayat 30 yang bermaksud, dan kamu tidak boleh menghendaki kecuali jika Allah menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana.